بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Siapakah mereka? Ramai yang tidak tahu asal-usul orang Tausug ini, termasuk orang-orang Tausug sendiri. Siapakah mereka dan dari mana mereka datang? Kaum Tausug atau Sulu adalah majoriti di Kepulauan Sulu. Dan bahasanya bahasa Sug adalah bahasa perantara atau lingua franca sebelum era kesultanannya lagi hingga kini. Kaum Tausug atau Suluk berasal dari rumpun Melayu Austronesian, Polinesian, sebagaimana masyarakat Nusantara di sekitarnya. Bahasa Sug yang mereka tutur adalah mirip bahasa Melayu lama bercampur bahasa Arab. Dan bahasa etnik lain di sekitar Mindanao mengikut sejarah. Bahasa asal Suluk sebenarnya adalah dari bahasa asal orang Tagimaha, Taguima dari Basilan. Mengikut sumber dari silsilah Sulu yang dicatat oleh pencatat sejarah Najib Salebi. Dalam bukunya The History of Sulu, Manila, 1908, suku kaum Tausug ini dan bahasanya berasal dari beberapa etnik yang bergabung iaitu Buranun, Tagimaha, Baklaya, orang Dampuan dan orang Banjar. Mereka berhijrah ke Kepulauan Sulu sehingga terbentuk satu masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat Tausug. Orang Buranun dipercayai yang terawal adalah orang yang menduduki kawasan pergunungan di Sulu. Dan penempatan terkenal mereka ialah di Mainbong. Orang Tagimaha pula bermaksud kumpulan pelindung yang datang dari Pulau Basilan yang mana asal sebenar mereka adalah dari Pulau Besar Mindanao. Juga dan penempatan terkenal mereka ialah di Buansa atau sekarang dikenali sebagai Jolo disebut Holo. Orang Baklaya bermaksud orang yang menduduki pesisiran pantai. Adalah dipercayai datang dari Sulawesi, Indonesia dan penempatan mereka ialah di Patikul. Orang Banjar pula berasal dari Kalimantan, Borneo, Indonesia. Tempatnya di Kalimantan ialah di Banjarmasin. Orang Dampuan pula berasal dari Champa, iaitu salah satu tempat bersejarah di Indochina, yang sekarang dikenali sebagai Vietnam, dan inilah kaum-kaum seperti yang disebut di atas, yang mewarnai wajah, bahasa dan rupa paras orang Tausug itu sendiri. Suku kaum Tausug juga punya beberapa dialek mengikut kawasan atau daerah. Di antaranya ialah dialek Tausug Tapul, Tausug Basilan, Lugus, Gimbahanun dan lain-lain. Unsur-unsur bahasa Jawa juga ada terdapat dalam bahasa Sug ini. Tidaklah menghairankan kerana rumpun Melayu di rantau Nusantara ini antara satu sama lain ada similaritinya. Ini disebabkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di tanah Jawa pernah mempengaruhi daerah-daerah sekitar wilayah Kepulauan Sulu, sebagaimana sebelum kemunculan kerajaan awal Melayu Melaka. Maka setelah kedatangan Islam muncullah Kesultanan Sulu sekitar tahun 1457 Masihi. Dan pemerintahan Sultan-Sultan Sulu berlangsung begitu lama yang menyumbang kepada bahasa Sug terus bertahan hingga hari ini. Asal-usul istilah Tausug ialah Tausug berasal dari dua suku kata Tau, sebutan Tau, bermaksud orang dan Sug bermaksud arus. Orang arus maka bolehlah diertikan sebagai orang yang menungkah arus. Atau orang yang pekerjaannya ada kaitan dengan pasang surut air laut. Kita mengetahui Kepulauan Sulu terdiri dari ratusan pulau, yang mana pekerjaan penduduknya adalah nelayan dan memungut hasil laut seperti mutiara, agar-agar laut, gamat serta menjalankan perniagaan secara barter antara Borneo Utara, Sabah dan Zamboanga dan lain-lain kawasan di Nusantara.
Bahkan sebahagiannya menjalankan aktiviti di luar kawalan iaitu aktiviti pelanunan di sekitar perairan Laut Sulu hingga ke Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Maka jelaslah asal gelaran orang arus itu sesuai dengan kehidupan harian masyarakat Tausug, yang menjadikan lautan sebagai sumber kehidupan mereka. Satu lagi tafsiran dari perkataan Tausug ialah Tau Maisug. Maisug bermaksud pemberani, iaitu orang yang berani. Sebagaimana Spanyol mengakuinya, begitu juga tentera Amerika Syarikat. Malah Ferdinand Marcos sendiri bermatian memerangi kaum ini dengan mengisytiharkan undang-undang tentera di Mindanao dan Sulu. Sebab itu gelaran Juramentado, berani mati, adalah gelaran Spanyol kepada Tausug. Salah satu dari bukti keberanian orang Sulu ini ialah seperti yang dinyatakan oleh Profesor Cesar. Perwira-perwira Islam yang setelah menjalani upacara keagamaan dan menunaikan sembahyang semalaman dengan pendeta atau guru agama, pada esok harinya akan menyerbu dan menyerang pelanggar-pelanggar Kristian dengan keazaman membunuh seberapa ramai musuh, dan mereka ini tidak dijangkakan akan pulang dengan selamat. Harapan yang tinggi bagi perwira-perwira yang sanggup berkorban ini untuk mendapatkan balasan syurga. Selanjutnya Profesor Cesar menyatakan bahawa peratus mujahid Juramentado yang paling ramai ialah datangnya dari golongan Buranun, kaum Tausug, Suluk, yang menghuni pergunungan di Jolo. Asal-usul istilah Suluk, masyarakat Melayu Borneo Utara, Sabah dan Kalimantan termasuk juga Brunei menggelar kaum Tausug sebagai orang Suluk. Penulis berkeyakinan bahawa panggilan orang Suluk terhadap kaum Tausug ini oleh masyarakat Melayu itu berdasarkan dua sebab. Pertama, perkataan Suluk terhasil dari dua perkataan Sulu dan Sug. Ini kerana masyarakat Melayu sendiri sukar menyebut Sug itu dengan sebutan yang betul. Lidah pelat orang Melayu tentu menyebut Sug itu dengan sebutan Sug, maka hasilnya kita akan lihat kemudian tergabungnya perkataan Sulu dan Sug, membawa pengertian orang Sug di Sulu atau Suluk. Orang Melayu Brunei adalah yang terkenal menggelar orang Tausug ini dengan panggilan Suluk seperti yang terdapat dalam buku Tarsila Brunei. Kesukaran orang Melayu menyebut perkataan Tausug itu diganti dengan sebutan yang sesuai pada lidah mereka, iaitu Suluk. Kedua, perkataan Suluk berasal dari istilah ilmu tasawuf. Tasawuf adalah sebahagian dari ilmu Islam yang sangat mendapat perhatian, terutamanya di sekitar Nusantara. Di dalam Islam ia juga dikenali sebagai ilmu ihsan. Bersuluk bermaksud orang yang menyibukkan dirinya dengan zikrullah, mengingat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya di satu tempat tertentu. Manakala dari kata jamaknya, salik, iaitu seseorang yang menempuh jalan bersuluk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut kaedah tasawuf, membersih atau memurnikan rohaninya dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja sebagai tujuan hidup dan matinya. Seorang salik yang telah mengenal Rabbnya, maka tiada yang wujud dalam pandangannya melainkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Pendek kata, hatinya dipenuhi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang Suluk ini ketika sampai di kemuncak kerohaniannya akan terjun ke medan perang setelah panggilan jihad kedengaran, kerana tujuannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ilmu Suluk ini semestinya dipimpin oleh para syaikh yang arif billah. Para syaikh atau guru inilah yang mencetak para mujahid ke arah jihad fisabilillah yang digeruni pihak musuh. Profesor Cesar Adib Majul berkata, tetapi kepada mereka atau para pendeta atau guru agama yang mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas tersebut, mempertahankan Darul Islam adalah suatu tanggungjawab yang agung. Bagaimanapun, kepada orang-orang Islam Sulu patriotisme dan Islam sangatlah erat hubungannya.
maka dapatlah disimpulkan bahawa perkataan Sulu itu secara harfiahnya bermaksud orang Islam Sulu yang berpegang kuat dengan ajaran Islam dan sanggup berkorban nyawa demi agama, maruah bangsa dan tanah air tercinta.